Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga ibadah kita diterima oleh Yang Maha Esa. Tak kira di mana saja korang berada, saya doakan semoga urusan korang dipermudahkan dan korang berada di dalam keadaan kesihatan yang baik-baik. So, untuk video kali ni, dunia ada 3 buah cerita. So, 2 buah cerita yang pertama adalah berkenaan dengan pengalaman seram ketika berhari raya. Sebenarnya cerita ni saya nak cover sewaktu Hari Raya Aidilfitri yang lalu, tetapi disebabkan saya sedikit sibuk, saya tak dapat nak cover 2 cerita ni. So macam sayang kalau kita lepaskan je cerita ni, dan kebetulan pula Hari Raya Aidiladha, so kira ngam lah kalau kita cover lagi sekali kan. 2 cerita pertama adalah berkenaan dengan hari raya, pengalaman seram ketika berhari raya. Manakala lagi sebuah cerita, last punya story adalah random punya story lah. Kalau korang baru untuk channel ni, hai, selamat datang saya ucapkan. So dekat channel ni saya biasanya cerita tentang cerita-cerita seram ataupun pengalaman-pengalaman misteri seram semualah. Kalau korang pun ada cerita menarik yang korang nak kongsikan, korang boleh hantarkan ke pautan email zoo.itsme@gmail.com. Saya ulang zoo.itsme@gmail.com. Kalau korang baru, jangan lupa tekan button subscribe dan aktifkan notifikasi loceng. InsyaAllah korang akan berpuas hati lah dengan cerita-cerita yang saya ketengahkan. Kalau ada sebarang komen yang korang nak komen mengenai cerita, mengenai saya, mengenai YouTube ni, korang boleh komenkan dekat video di bawah, okay? InsyaAllah nanti saya akan ambil komen-komen yang korang bagi tu sebagai sesuatu yang positif lah. Tak payah buang masa, jom kita mulakan untuk kisah seram kita yang pertama pada video kali ini. Cerita pertama ni berlaku pada tahun 2017 sewaktu Zam masih lagi bekerja sebagai seorang pelatih pengurus di sebuah restoran F&B terkemuka. Raya pertama dan kedua, Zam dijadualkan untuk bekerja, jadi dia terpaksalah akur apabila dia ditinggal beraya seorang diri tanpa keluarga dia pada masa tu. Kiranya Zam ni tinggal bersama dengan keluarga dia, dan raya yang tersebut merupakan raya pertama dia tanpa keluarga lah. Keluarga Zam pula 2 hari sebelum berhari raya diorang dah bertolak ke kampung yang terletak dekat Johor. Maka tinggallah Zam keseorangan di rumah. Kejadian menyeramkan ni sebenarnya berlaku pada malam raya. Malam tersebut, selepas Zam selesaikan urusan closing semua, Zam dengan beberapa orang staff dia yang lain keluar bermain mercun tau. Sebenarnya kawasan yang diorang main mercun ni macam berluka ataupun semak samun macam tu lah. Dia kata dekat satu kawasan yang memang tak ada orang ataupun tak ada rumah sebenarnya. Cuma ada rumah yang tak siap dibina lagi lah, dia kata, macam kawasan yang under construction macam tu lah, okay? So diorang pilih nak main kat situ sebabnya tak ada rumah kan, jadi tak adalah mengganggu orang kan, takut kena marah pula kan. Kalau nak ikutkan, dikata kawasan tu memang agak sunyi, dan pada masa tu pun mungkin lah disebabkan kawasan-kawasan berdekatan ramai yang dah balik ke kampung, jadi dia bertambah-tambah lah sunyi. Kiranya malam tu diorang main suka-suka tau, macam syok lah main mercun semua tu sampai jam 2 pagi. Padahal dikata esok masing-masing nak masuk kerja pagi ni, tapi selamba je main mercun sampai pukul 2 pagi. Dah habis main, kiranya diorang nak balik rumah lah. Staff lain ni tinggal dekat asrama pekerja, so kiranya Zam seorang sahajalah yang akan pulang ke rumah dia. Jarak rumah dia lebih kurang 10 minit lah daripada tempat yang diorang main tu, dia kata, sebab memang tak jauh mana pun. Di tempat dia kerja tu, restoran tu pun memang tak jauh daripada rumah dia pun. Sampai je dekat rumah, dia kata memanglah ketara lah, sunyi, gelap semua kan, sebab tak ada keluarga dia. Dia kata biasanya kalau mak dia ada, mak dia akan nyalakan lampu dekat depan, kiranya macam tak gelap sangat lah rumah diorang. Tapi disebabkan sebelum Zam ni pergi kerja petang tadi, dia lupa nak nyalakan lampu depan rumah, jadi rumah dia memang gelap. So dia pun masuk dalam rumah, dia nyalakan lampu depan, dia terus rebahkan badan dia dekat ruang tamu dekat atas sofa. Masa ni rumah memang gelap, dia tak buka apa-apa lampu kecuali lampu yang dinding. Lampu yang dinding tu lampu yang tak terang mana tu kan, yang macam sekadar memberi cahaya tu, yang lampu colour orange tu kan. Dia kata dia hidupkan lampu tu sahaja, dia terus nak tidur tanpa mandi ataupun tanpa cuci kaki sebenarnya masa tu, sebab dia dah malas sangat. Dia kata nak naik atas, bilik dia dekat atas, dia malas nak naik atas sebab dah mengantuk sangat dah, dia kata. So kebiasaannya kalau mak dia ada, mak dia memang akan kejut dia lah, bangun naik atas, mandi, cuci kaki, sebab mak dia memang pantang sangat kalau anak-anak tidur tak cuci kaki, tak cuci diri, tak bersihkan diri sebelum tidur lah kiranya, okay? Tapi disebabkan mak dia tak ada, dia pun dah malas nak buat sangat dah, dia pun terus terlena dekat atas sofa di ruang tamu, sehinggalah dia terdengar suara bisikan dekat telinga dia, seakan suara mak dia memanggil nama dia. Zam.
awalnya dia dengar suara tu, dia macam sedar tak sedar tau. Dia macam, oh mungkin aku dalam mimpi, macam tu tau. Tapi selepas tu dia kata dia dengar lagi sekali nama dia dipanggil dan dengan sangat jelas, sehingga membuatkan dia terjagalah. Kira macam dia terkejut dan dia terus terduduk pada masa tu sebab dia dengar orang bisik nama dia masa tu kan. Dia kata dia rasa yang panggilan nama dia tu betul-betul dekat sebelah telinga kiri dia. Kiranya sebabkan dia dah terkejut, ada orang macam berbisik nama dia dekat telinga dia. Jadi dia rasa masa tu jantung dia memang bergerak agak laju sebab dia terkejut sangat. Dia kata, yelah korang boleh bayang tak, korang tengah tidur lena, tiba-tiba ada orang segah ataupun orang kejut korang dalam keadaan yang membolehkan korang rasa betul-betul terperanjat. Sebab time kita tidur ni, roh kita keluar kan daripada jasad kita, betul tak? So dia kata time tu dia rasa macam tiba-tiba roh dia masuk balik kat dalam badan dia dan jantung dia terus berdegup dengan sangat laju. So masa tu dia kata perasaan dia memang macam tu dan dia dapat rasa yang apa yang berlaku tu bukan mimpi. Dia tak rasa yang dia tengah bermimpi, dia boleh rasa hembusan, macam tak boleh nak cakap nafas jugalah, tapi dia boleh rasa ada angin lah dekat telinga dia kata, okey. Dan disebabkan dia rasa, oh mungkin sebab aku tak pergi bersihkan diri ataupun aku tak pergi cuci kaki kot dah laku daripada luar kan. So dia pun nak bangun lah, naik ke atas dan bersihkan diri dekat dalam bilik dia. Tetapi masa ni langkah kaki dia terbantut sebab dia ternampak ada seseorang dekat dapur rumah dia. Seorang yang sebenarnya tak jelas pun fizikal ataupun rupanya, tapi kelihatan sedang berdiri di dapur seolah-olah tengah memandang ke arah dia. Masa ni dia dah tak fikir panjang, dia terus capai beg dia dan kunci motor, terus berlari keluar rumah. Sebab dalam keadaan yang sedar sekarang ni, dia tahu tak ada sesiapa pun dekat rumah. Ahli keluarga dia semua tak ada kat rumah. So dia yakin yang ada dekat rumah dia sekarang bukanlah orang. So dekat luar rumah tu, dia pun call lah kawan-kawan dia tadi, yang staff-staff tadi tu, dan mujur lah masa tu diorang belum tidur. Diorang datang dekat rumah dia masa tu, teman dia ambil barang-barang untuk dia menginap dekat asrama selama 2 malam. Sebab malam ketiga dia akan balik ke Johor lah. Dia ceritakan hal tu dekat mak ayah dia dan sudah tentulah dia kena marah sebab rumah tu dah duduk lama daripada diorang ni kecil. Takkanlah tiba-tiba ada hantu, betul tak? Kecuali lah kalau benda tu ikut dia balik sebab malam tu diorang merayap entah dekat mana-mana. So itu sahaja perkongsian cerita daripada Sam. Cerita kedua ni berlaku kepada seorang pakcik Gad. Kita namakan dia Pakcik Amin. Pakcik Amin ni dia bertugas dekat sebuah sekolah menengah berasrama penuh. Ada kalanya dia akan bertugas dekat sekolah, tapi ada masanya dia akan bertugas dekat asrama lah. Kisah menyeramkan ni berlaku pada malam ketiga hari raya. Pakcik Amin dia dah mula bertugas dah masa ni setelah dia cuti raya, dan malam tersebut dia dijadualkan untuk bertugas di asrama pada waktu malam. Asrama masih lagi kosong kerana cuti perayaan, jadi memang terasa agak sunyi lah tanpa kehadiran pelajar pada malam tersebut. Dan untuk pengetahuan korang, ni kali pertama ya dia bertugas pada musim cuti sekolah. Sebab sebelum ni dia tak pernah bertugas di sekolah. Dia hanya bertugas menjaga pusat membeli belah dan sebagainya. Kira ni pengalaman pertama lah dia menjaga blok bangunan asrama. Okey. Malam tu dia kata memang agak sunyi dan hujan renyai-renyai. Dia pun duduk dekat pondok pengawal bersama dengan seorang lagi rakan dia sambil berbual minum kopi dengan radio. Tu je lah yang diorang buat pada malam tu. So dalam dok leka diorang buat macam tu, tiba-tiba kawan Pakcik Amin ni yang bernama Abu, dia menegur sesuatu. Dia kata ada bau haruman bunga. Masa dia tegur ni, Pakcik Amin langsung tak bau tau haruman yang dimaksudkan tu. Apa yang Abu cakap tu dia tak bau pun. Jadi dia pun tegurlah Abu. Dia cakap kat Abu, janganlah cakap sebarangan, dah malam ni. Jam pun masa tu dah lebih kurang pukul 2 pagi. Abu ni pula sejenis orang yang mulut dia agak celupa. Bila Pakcik Amin tegur dia, dia boleh pula jawab balik. Dia kata, kenapa? Takut hantu ke? Yang Pakcik Amin ni malas lah nak cakap, nak berlaga mulut dengan dia lagi kan. Masing-masing dah besar, pandai-pandailah jaga diri, pandai-pandailah jaga mulut, kata dia. Dipendekkan cerita, Pakcik Amin ni pun bangunlah tinggalkan pondok pengawal untuk buat tinjauan, tengok kawasan. Katanya antara tugas yang kena buat pada malam tu lah. So sambil berpayung, Pakcik Amin tinggalkan Abu keseorangan lah dekat pondok pengawal. Kurang
kurang lebih 40 minit macam tu jugalah Pakcik Amin ni tinggalkan Abu. So bila dia dah selesai buat tinjauan, dia pun kembalilah dekat pondok pengawal. Dan masa ni sebenarnya dia terkejut sebab masa dia datang, dia tengok si Abu dah terkulai layu baring dekat atas lantai. Memang dia terkejut sangatlah masa tu. Dah kenapa pula si Abu ni baring atas lantai? Pengsan ke dia? Kalau dia pengsan, kenapa pula dah tiba-tiba? Tadi sihat je. Jadi dia cubalah kejut Abu. Dia tampar-tampar pipi Abu, tapi Abu masih lagi tidak sedarkan diri. So jadi Pakcik Amin ni dia ambil air mineral dan dibacakan doa, kemudian dia renjis ke Abu, barulah dia sedar balik. Abu ni pula kan, bila dia sedar, dia macam meracau-racau tau. Dia duk menjerit apa tau, Pontianak, Pontianak, Pontianak. Yang Pakcik Amin ni dia sedaya upaya cubalah nak tenangkan Abu kan. Tapi disebabkan Abu ni badan dia lebih besar daripada Pakcik Amin, Pakcik Amin memang tak boleh nak kontrol Abu pada masa tu. Dia akhirnya minta tolonglah daripada walkie-talkie tu. Dia cakap dekat kawan-kawan dia yang ada dekat pondok pengawal yang berada dekat sekolah, pondok pengawal sekolah, untuk datang membantu dia dekat situ. So kiranya dia kata ada 2 pondok pengawal lah. Satu pondok pengawal asrama, satu lagi ialah pondok pengawal dekat sekolah, dekat bahagian bangunan sekolah. So kira macam bila kawan-kawan dia datang, kawan-kawan dia tolonglah bantu sama untuk tenangkan Abu. Dan hanya setelah beberapa ketika, bila Abu ni rasa macam keliling dia dipenuhi oleh rakan-rakan dia, barulah dia macam kembali normal lah, macam bertenang lah kiranya kan. So dia pun berhentilah meracau. Diorang tanyalah dekat dia apa yang buat dia jadi macam tu, kenapa tiba-tiba dia macam tu. So dia kata yang dia ternampak Pontianak. So cerita dia, Abu kata selepas Pakcik Amin tinggalkan pondok tu, dia sambung tau layan radio. Kemudian dia kata dia hidu lagi tau, bau arum tau, bau wangi tu dia masih lagi hidu selepas Pakcik Amin pergi daripada pondok tu kan. Sebab dia ni pun mulutnya memang celupa kan. Dia kata aku pun pergilah tegur, ish wangi betul lah, kalau kau ada kat sini muncul je lah, tak payah duk bagi-bagi bau je. Abu cerita dekat dia orang. So bila dia cakap macam tu, tiba-tiba kan, lepas dia cakap, tiba-tiba pintu pondok pengawal tu macam tertutup sendiri dengan sangat kuat. So mula-mula Abu ni fikir mungkin angin, sebab kan masa tu tengah hujan. Tapi selepas je daripada pintu tu tertutup, and dia memang tak bangun pergi buka pintu tu, dia terdengar bunyi ketukan dekat pintu tu. Dia fikir Pakcik Amin dah datang balik lah kan, tapi tak boleh nak buka pintu. Maybe pintu tu memang terkunci ke, mungkin sebab itulah Pakcik Amin ketuk-ketuk pintu. So dia pun bangunlah nak pergi buka pintu. Dan masa dia nak pergi buka pintu ni, dia buka je pintu, dia tak nampak sesiapa pun yang ada dekat situ. Tak nampak pun kelibat Pakcik Amin ke apa ke, tak ada. Memang tak ada sesiapa. Dia dah rasa macam seram sejuk jugalah sebenarnya. Tapi dia kata dia kontrol macho lagi pada masa tu. Dia rasa macam dia buat acah-acah berani lah kiranya, walaupun dia dah takut dah masa tu. So dia macam pusing je badan dia. Dia teruslah nak duduk balik dekat si dia tadi kan, nak layan balik radio, tengok-tengok temenung macam tu lah. Pas dia duduk dekat kerusi dia tu, depan pondok pengawal tu ada sebuah pokok tau. Pokok yang boleh dikatakan bukanlah depan dia, macam dekat area pondok pengawal tu ada sebuah pokok. Dan kalau Abu ni duduk dekat kerusi dia dekat pondok pengawal tu, dia boleh nampak pokok tersebut lah daripada pondok pengawal tu. Dan masa dia dah duduk dekat situ, dia ternampak ada Pontianak tengah bertinggik dekat pokok besar. Masa tu lah sebenarnya dia dah terkejut dan dia dah ketakutan sampai pengsan. Sebenarnya Pontianak tu tak kacau dia pun, dia sekadar tunjukkan diri disebabkan si Abu ni yang meminta sebenarnya. Tapi disebabkan Abu ni pun terkejut, ternampak benda tu, dia kata memang lepas tu dia langsung tak sedar. Dan bila dia sedar, dia nampak Pakcik Amin kan, tapi dia dah meracau-racau lah ketakutan. So dia kata pengajaran dia kat sini, jangan nak terlampau berani sangat, sebab kita tak tahu kan apa benda yang bakal terjadi. So itu je perkongsian cerita daripada Pakcik Amin. Cerita ni datangnya daripada Lan. So selalunya Lan ni kalau dia pergi memancing, dia akan pergi dalam kumpulan yang ada seramai 4 orang lah, termasuk Lan sendiri. Kebiasaannya diorang ni akan menyewa bot dan memancing dekat laut. Bagi diorang, kalau memancing dengan menyewa bot macam tu lebih seronok lah daripada diorang pacak pancing dekat tepi laut ataupun tepi sungai macam tu lah katanya. Malam kejadian yang menyeramkan ni berlaku, diorang berempat bertolak ke jeti selepas solat isyak. Dan boleh dikatakan cincai-cincai pun dalam pukul 9.30 malam macam tu lah diorang dah sampai dekat tengah laut. Tak adalah tengah sangat, dekat tempat area yang sesuai untuk diorang mula memancing. Malam tu dia kata laut memang tenang, ombak
pun tak adalah bergelora, memang agak tenang lah, angin pun bertiup lembut je dia kata. Bot diorang pula tak berapa nak gelap dan tak berapa nak terang, sekadar ada lampu je dia kata yang boleh menyinari bot diorang. Bot diorang ni sebenarnya dibawa oleh tongkang, maksudnya bukan diorang yang bawa lah. So kiranya total dalam bot pada masa tu ada selama 5 orang lah. Sekitar jam 12 lebih macam tu, diorang kata masing-masing perut dah terasa lapar. So diorang pun nak start memasak lah. Diorang mulakan dengan memasak nasi, dan diorang siang ikan, nak masak ikan semualah. Diorang bawa portable dapur gas tu, so memang mudah lah kalau diorang nak masak dekat atas bot. Dah selesai masak, dia kata lebih kurang pukul 1 juga, barulah diorang mula berhenti memancing dan lepak sambil makan, sambil merokok, sambil berborak. Masa diorang tengah borak-borak kan, tengah syok-syok borak ni, tiba-tiba ada sebuah lagi bot lah lalu dekat berhampiran dengan diorang. So masa bot ni lalu, diorang yang dekat dalam bot tu duk suluh lampu ke arah bot Lan ni. Lan and the gang pula fikir yang diorang ni macam nak menyapa lah kan, dah kebetulan lalu dekat kawasan tu, mungkin diorang ni sekadar nak menyapa diorang yang kebetulan pun memang ada dekat situ. So bila diorang suluh lampu dekat arah bot Lan, diorang yang ada dekat bot Lan ni pun angkat balik lampu suluh dan halakan balik dekat diorang lah, macam seolah-olah memberi balas kepada teguran diorang. Masa ni kan sebenarnya Lan dah perasan tau. Lan perasan apa tau? Lan perasan yang diorang ni yang dekat bot lagi satu tu macam suluh ke arah bot diorang, tapi bukan dekat arah diorang. Mula-mula diorang ingatkan diorang ni suluh ke arah diorang untuk menegur kan, tapi bila Lan perhatikan, rupa-rupanya diorang ni bukan suluh dekat arah Lan and the gang tau, tapi ke arah bot, tetapi dekat bahagian belakang tau. Bila Lan dah perasan macam diorang suluh ke arah lain, Lan pun macam nak tengok lah arah apa yang sebenarnya diorang toleh kan. Dan masa ni sebenarnya hanya Lan seorang saja yang tengah perasan yang diorang tu suluh dekat bot diorang, dekat belakang bot. Sebab yang lain memang tengah leka makan, borak-borak macam tu, so diorang tak perasan. Memang Lan seorang je yang perasan. So bila Lan perhati macam diorang ni nak tunjuk sesuatu kat diorang, Lan pun toleh lah ke arah yang diorang suluh tu, ataupun ke arah yang diorang tunjuk tu. Arah yang diorang tunjuk tu sebenarnya adalah arah belakang, ataupun dekat hujung bot tu berhampiran dengan enjin bot. Lan ambil lampu suluh dia juga dan disuluh lah ke arah belakang, nak tengok lah apa benda yang diorang duk suluh dekat arah bot si Lan ni. Rupa-rupanya setelah si Lan ni suluh ke belakang dan tengok ke arah belakang, mula-mula dia tak nampak tau. Dah lama baru dia perasan yang dekat belakang bot diorang sebenarnya ada Pontianak sedang tinggi. Dia kata wajah Pontianak ni memang dia tak nampak, sebab Pontianak tu macam duduk dekat bot tu kan, dia macam mencangkung dekat bot sambil melihat bawah, tapi Lan boleh nampak pakaian yang berwarna putih dan rambut yang panjang, serta dia kata kuku yang panjang. So dia memang tak nampak muka sama sekali. Masa ni Lan dia nak tenangkan diri dia lah kan, sebab ni pertama kali tau dia nampak hantu, dia nampak benda macam tu. Tapi sekarang kalau dia bagi tahu dekat kawan-kawan dia kan, kawan-kawan dia terkejut, kawan-kawan dia melompat kan, nanya pula masing-masing jantung laut, dia kata macam tu lah. So Lan pun bagilah isyarat dengan menaik mesej dan paskan phone dia dekat kawan-kawan dia, termasuklah tongkang tu, sebab tongkang bot tu ada dengan diorang pada masa tu, tengah makan sama lah. So tongkang tu minta diorang relax dan sama-sama baca surah, baca doa. Dan mujur jugalah sebenarnya tongkang tu pandai, dia ketuai bacaan. Selesai je diorang baca, Pontianak tu pun hilang, tak nampak pergi mana dan tak nampak pun terbang ataupun gaib macam tu je. Dan kalau nak ikutkan cerita daripada tongkang bot tu, dia kata kalau setakat nampak Pontianak bertinggik tu macam dah biasa sangat. Kadang-kadang diorang tumpang sekejap je, sekadar tumpang. Itu je perkongsian cerita daripada Lan. Alright guys, terima kasih sebab sudi dengar hingga habis. Jangan lupa like, share dan komen. Sampai kita jumpa on the next video. Stay tuned dan stay safe. Thank you so much. Bye.